Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji-pujian selayaknya sememangnya hanya layak untuk Allah. Kerana semuanya adalah milik Allah, tidak ada apa yang milik manusia, tidak ada apa yang kepunyaan manusia. Jadi seperti biasa, sepatutnya malam ini adalah jadual kuliah ustaz kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ashraf. Tapi macam biasalah, saya ni super sub. Ustaz tak datang, Ustaz Ashraf pun sama. Macam hari tu Ustaz Fuad sakit, Ustaz Ashraf pun sakit, ada sakit mata, dan beliau pun minta keuzuran last minute, baru tadi last minute untuk tidak dapat hadir. Jadi mudah-mudahan kita doakan untuk ustaz-ustaz kita ni yang banyak berjasa kepada kita, yang banyak mengajar kita, yang banyak keluarkan kita daripada kegelapan. Ada satu kata-kata daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajah. Apa kata Sayyidina Ali? Aku sanggup jadi hamba untuk orang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Kerana apa? Apabila ada orang mengajarkan kita walaupun satu perkataan, walaupun satu huruf, hakikatnya dia telah keluarkan kita daripada kegelapan kejahilan. Tetapi hari ini kita jarang menghargai orang yang mengajar kita ilmu. Kerana ilmu itu sebenarnya lah yang menjadikan amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita kena sentiasa doakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, sama ada yang secara langsung ataupun tidak. Contohnya ustaz-ustaz yang datang untuk kuliah bulanan khas dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara mereka, Allah anugerahkan mereka kesihatan dan sebagainya, agar kita dapat berterusan untuk mengambil manfaat daripada ilmu mereka, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Yang mana terjemahannya adalah adab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Itulah impian setiap orang beriman. Setiap orang beriman dia nak akan Allah redha dengan dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juz yang ke-10 dalam surah Taubah pun ada sebutkan, selepas Allah ceritakan nikmat syurga, nikmat syurga bagaimana wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan sebagainya. Allah ceritakan nikmat syurga. Kemudiannya akhir tu Allah sebut apa? Wa ridwanum minallahi akbar. Lebih besar, lebih hebat, yang lebih baik daripada nikmat syurga apa dia? Keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya nak akan dapat redha Allah itu adalah impian setiap orang beriman. Sesiapa yang ada iman dalam hatinya, impiannya adalah Allah nak redha dengan dia. Dia tak kisah manusia itu suka ataupun tak pada dia. Dia tak kisah manusia itu sanjung ataupun tak dia. Yang penting Allah redha dengan dia. Dan inilah yang menjadikan kita akan dapat ketenangan hati. Itulah maksud sebenar terjemahan daripada ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukan sekadar zikir pada lidah, tetapi maksudnya dalam hatinya hanya ada Allah. Dia hanya setiap masa risau untuk dapatkan keridaan Allah, setiap masa berusaha untuk dapatkan keridaan Allah. Maka lepas itu kalau ada orang yang disebabkan dia berusaha untuk dapatkan redha Allah, tak gembira dengan dia, dia tak kisah. Kenapa? Dalam hatinya ada Allah. Dengan adanya Allah di dalam hati kita, maka kita akan dapat ketenangan. Jadi kita dah habis muka surat 7. Kita masuk pada muka surat yang ke-6. Fasal yang pertama berkenaan adab-adab, cara-cara untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita selalunya lupa untuk kita mencari keridaan Allah. Selalunya kita hidup dekat dalam dunia ini yang mana selalunya menjadikan kita untuk cari redha manusia. Bagaimana nak gembirakan si suami fikir bagaimana isteri dia boleh sayang dia.
Si anak fikir macam mana ayah dia boleh sayang dia. Seorang kawan dia fikir bagaimana sahabat dia boleh sayang dia. Seorang pekerja dia nak bagaimana bos dia boleh sayang dia. Setiap orang nakkan manusia sayang dia, tetapi jarang sekali kita muhasabah diri kita bagaimana nak Allah sayang kita, Allah redha dengan kita, Allah gembira dengan kita. Macam mana dalam ayat tadi firman Allah, wa ridwanum minallahi akbar, keredaan Allah lah benda yang paling besar. Sebab itulah para sahabat apabila mereka jumpa dalam mana-mana ghazwah, peperangan, ataupun di mana juga Rasulullah hantar mereka, mereka langsung tak kisah kalau kerajaan waktu itu, raja waktu itu tak suka dengan mereka. Kita dengar bagaimana kisah sahabat, bagaimana bila mereka jumpa dengan kerajaan Rom, kerajaan Farsi. Kerajaan Rom dan kerajaan Farsi, dia punya raja, panglima, ketua-ketua dia sengaja letakkan apa? Letakkan kemewahan, letakkan segalanya di hadapan para sahabat ini. Tetapi macam mana kita biasa tahu, apabila Rasulullah SAW ataupun para sahabat apabila mereka keluar ke mana-mana tempat perang, bukanlah maksud mereka untuk bunuh orang, tak. Bukanlah maksud sahabat apabila berjihad keluar maksudnya untuk dapatkan harta rampasan, tak. Sebab itulah kita baca mana-mana hadis tentang ghazwah, peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat, sebelum mereka berperang, mereka akan bagi 3 pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Nak tunjukkan bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat mereka keluar berjihad bukan maksudnya untuk bunuh orang. Langsung maksudnya bukan bunuh orang. Maksud yang pertama adalah hidayah daripada Allah. Sebab itulah dia akan offer, masuk Islam, taslim, kamu punya harta akan selamat, keluarga akan selamat, rumah akan selamat, semuanya akan selamat. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, apabila mana-mana para sahabat dan juga Rasulullah SAW pergi keluar berjihad di mana-mana, pilihan yang kedua adalah dengan bayar jizyah. Kalau kita belajar bab jizyah ni sebenarnya sikit sangat. Hari ni kita bayar untuk insurans berapa banyak? Insurans paling sikit katakanlah sebulan RM50. Jizyah 1 tahun. 1 tahun hanya 1 dinar. Kalau kita katakan 1 dinar ini lebih kurang berapa sekarang 1 dinar? 600? 700? Tak silap saya 600 ataupun 700 ringgit 1 dinar. Jadi bayar 1 dinar, apa yang selamat? Dia punya harta dia selamat, semua isteri-isteri dia selamat, tak payah bayar. Yang bayar seorang 600 ringgit untuk setahun, itu masuk jizyah. Kemudiannya dia punya isteri selamat, semua harta-harta perniagaan dia tak ada siapa akan kacau, tentera Islam akan jaga. Kemudian dia punya hamba-hamba jika ada, kemudian anak-anak dia yang belum balik jika ada, bayar dengan apa? 600 ringgit setahun. Kalau katakan keluarga dia besar, berapa banyak untung dia dapat? Sebenarnya Islam bukan nakkan kekayaan daripada orang lain, tetapi kenapa dia ambil jizyah? Sabda Rasulullah SAW sebenarnya diambilkan jizyah litahammulil kuffari 'alal Islam, supaya orang kafir ini dia tergerak hati untuk masuk Islam. Dia nampak dia kena bayar, dia nampak dia kena keluarkan duit dia. Sebab itu dalam Al-Quran firman Allah apa? Kena berterusan untuk berjihad sehinggalah hatta yu'tul jizyah, sehinggalah orang kafir ini kalau dia tak masuk Islam, dia sanggup bagi jizyah. Kenapa? Supaya dia boleh rasa hina. Kita pun kata, ustaz macam mana rasa hina? 600 tu sikit. Hina kenapa? Kerana dia tak percaya Islam itu betul. Kemudian dia kena patuh pada Islam. Sebenarnya itulah cara Islam dia tekan emosi seseorang untuk dia masuk kepada Islam. Apapun dia punya khulasah daripada sini, sebenarnya kita nak beritahu bahawa sebenarnya Rasulullah SAW dan para sahabat apabila mereka keluar berjihad, maksudnya bukanlah untuk bunuh, tetapi hidayah yang nombor 1. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau kita baca dalam sejarah, dalam sirah dan sebagainya, apabila kerajaan-kerajaan, raja-raja Farsi dan Rom bentangkan kemewahan di hadapan mereka, sebabnya panglima tentera Islam akan hantar wakil dahulu, rasul, wakil, postman dia, untuk sampaikan apa yang mereka perlu buat. Maksudnya mula-mula masuk Islam, tak nak masuk Islam kena bayar jizyah, tak nak bayar jizyah baru kami akan beri masa 3 hari untuk perang. Maka kemudiannya, contohnya kita ambil satu contoh, apabila salah seorang sahabat berjumpa dengan Rustam, maka apakah kata-katanya walaupun di hadapannya ada kemewahan, dihidangkan dengan emas dan perak sebagainya? Katanya satunya, sebenarnya kami punya maksud ini apa? Linukhrijal ibad, supaya nak keluarkan manusia min ibadatil ibad
daripada dihambakan oleh sesama manusia. Hakikatnya kalau kita nak cari redha manusia, kita nak redakan, nak gembirakan bos kita, suami nak sentiasa cari peluang untuk gembirakan isteri dia semata-mata, isteri semata-mata untuk redakan suami dia tanpa fikirkan keridaan Allah, anak-anak dia sentiasa untuk gembirakan kawan-kawan dia. Hakikatnya dia sendiri telah jadikan diri dia hamba kepada manusia itu, dan inilah Islam tak nak. Kenapa Islam datang? Linukhrijal ibad, untuk keluarkan manusia min ibadatil ibad, daripada diperhambakan oleh manusia lain. Sebabnya kalau kita kejar kegembiraan orang lain, hakikatnya kita akan lakukan benda yang seolah-olah menampakkan diri kita ini adalah hamba. Jadi sepatutnya kita redakan siapa? Linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kita hendaklah gembirakan zat yang menciptakan semua makhluk, dan itulah yang nak daripada kitab ini. Bagaimana kita boleh ada fikir, ada risau, ada keinginan untuk redakan Allah. Hari ini keinginan tersebut semakin pudar. Keinginan untuk redakan Allah semakin pudar dalam diri setiap orang. Kalau kita diberi pilihan untuk redakan manusia, untuk redakan Allah, mungkin kadang-kadang kita boleh pilih untuk redakan manusia. Sebab itulah kita masuk pada fasal yang pertama. Maka kata pengarang kitab, ketahuilah jalan yang pertama untuk menuju kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, adalah dorongan yang kuat yang dicampakkan ke dalam hati seseorang. Siapa yang akan dapat dorongan, keinginan yang dicampakkan oleh Allah dalam hatinya, keinginan ini mampu mengejutkannya dan akan mendatangkan rasa bimbang serta menggalakkannya agar menuju kepada Allah dan hari akhirat. Ia juga akan menjauhkan diri dari dunia yang sibuk dengan urusannya untuk membina, menghimpun kemewahan, memuaskan syahwat dan membanggakan keindahan. Jadi pengarang kitab ini sebut yang pertama sekali untuk manusia itu ada keinginan untuk redakan Allah, sebenarnya datang daripada Allah itu sendiri. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tengok hati-hati manusia ini yang mana memang dia nak cari redha Allah, dengan akhlak dia, dengan perbuatan dia, dengan percakapannya, dia ada keinginan. Manjadda wajada. Itu pepatah Arab yang paling famous. Barang siapa yang nakkan sesuatu, dia pasti akan dapat. Barang siapa yang ada keinginan untuk dapatkan redha Allah, Allah akan permudahkan. Kita tengok bagaimana dalam kisah para sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, kisah yang masyhur. Bagaimana keinginan dia memang untuk dapat petunjuk daripada Allah, bagaimana keinginan dia memang untuk dapat hidayah daripada Allah. Maka kalau kita baca kisahnya dalam Sahih Al-Bukhari, ada pelbagai riwayat kita cantumkan dan ringkaskan bagaimana mula-mulanya Abu Dzar Al-Ghifari ini duduk jauh daripada kota Mekah. Masa itu Rasulullah masih lagi berada di kota Mekah. Maka dia pun telah berkata dengan saudaranya, iaitu adiknya ataupun abangnya, saudara dalam hadis sebut saudaranya. Maka dia kata, tolong pergi ke Mekah dan selidik siapakah orang yang mengaku diri dia Nabi. Maka adik dia pun pergi, duduk beberapa hari, dengar, tanya dan sebagainya. Dia pun pulang, dia kata bahawa wahai abangku, wahai saudaraku, orang ini dia ucapkan perkataan yang sangat indah tetapi bukan syair. Kerana kita kena faham, Rasulullah SAW dan setiap para Nabi dihantar berdasarkan keperluan zaman tersebut. Nabi Isa AS diutuskan dalam keadaan kaum dia sangat hebat dengan teknologi perubatan. Sebab itulah mukjizat yang diberikan pada Nabi Musa adalah dia boleh sembuhkan penyakit orang yang sopak, dia boleh hidupkan orang yang mati, dia boleh sembuhkan penyakit kusta. Sebab apa? Mukjizat akan datang membantu Nabi berdasarkan keperluan zaman tersebut. Kita perhatikan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS diutuskan pada zaman waktu itu ahli sihir diagung-agungkan. Sebab itulah dalam kita baca tafsir dalam juz yang 19, Fir'aun sendiri mempunyai ahli sihir berjumlah 70,000 orang. Yang kita baca dalam apa, dalam ayat juz yang ke-19, bagaimana berlakunya pertempuran, perlawanan mubadalah, perlawanan di antara Nabi Musa AS, Nabi Harun, dua orang. Lawan siapa? Lawan 70,000 orang ahli sihir Fir'aun. Bayangkan betapa besarnya stadium Fir'aun. Old Trafford pun baru berapa? 78,000. Itu penonton 78,000. Ini yang datang ahli sihir yang lawan Musa dan Nabi Harun berapa orang? 70,000 disebutkan dalam tafsir.
Jadi nak tunjukkan apa? Pada zaman Nabi Musa, ahli sihir diagung-agungkan. Maka sebab itulah mukjizat Nabi Musa apa? Dimasukkan tangan di dalam kocek, bila keluarkan bercahaya. Ahli sihir tak boleh buat. Ahli sihir balingkan mereka punya tongkat jadi ular kecil. Nabi Musa baling dia punya tongkat jadi ular besar, makan semua ular-ular. Ahli sihir. Dan sebab itulah kita kena faham Rasulullah SAW diutuskan waktu bila? Waktu para penyair diagung-agungkan. Seorang yang tahu bahasa Arab yang terbaik, maka dia akan diangkat jadi pemimpin. Ahli syair diagung-agungkan pada zaman Rasulullah SAW. Sebab itulah Rasulullah SAW diberikan apa? Mukjizat Al-Quran. Kerana apa? Semua hurufnya akhir sama kebanyakannya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Akhir dia sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca mungkin kita tak ada rasa feeling. Tapi cuba bagi orang yang minat dia memang bahasa Arab. Qul a'udzu birabbil falaq qaf min syarri ma khalaq qaf wa min syarri ghasiqin idza waqab qaf. Qul a'udzu birabbin nas dengan huruf sin, malikin nas dengan huruf sin, ilahin nas dengan huruf sin. Maka sebab itulah apabila adik kepada Abu Zar tadi berbalik kepada cerita, bila dia balik dia kata benda yang pertama apa? Orang ini dia ungkapkan syair yang indah-indah, tetapi bukan syair perbuatan manusia. Itu dia punya poin yang pertama, bahawa ini adalah Rasul. Tetapi Abu Zar disebabkan keinginan dia nak akan petunjuk daripada Allah. Ini nak tunjukkan kata-kata pengarang kitab tadi, benda yang paling penting untuk kita hampir pada Allah apa dia? Keinginan hati yang dicampak oleh Allah dalam hati kita. Maka Abu Zar dia rasa tak puas dengan penerangan daripada saudaranya, maka dia buat keputusan apa? Dia sendiri tinggalkan kampung dia dan pergi ke Mekah. Dalam keadaan dia tak kenal siapa itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal siapa. Dan dia tak ada saudara mara pun kat Mekah. Tapi nak tunjukkan semangat dia, keinginan dia untuk dapat hidayah daripada Allah, maka dia lakukan safar daripada tempatnya di Banu Ghifar di dalam perjalanan di antara Mekah dengan Syam, dia punya tempat, dan dia pergi ke Mekah. Dalam setengah riwayat, apabila dia sampai ke Mekah, maka selama beberapa hari dia hanya minum air Zam-Zam, tak makan. Sampai disebutkan dalam riwayat dalam Al-Bukhari bahawa perut dia sampai jadi kembung, tak makan. Sampailah hari yang ketiga, tak silap, yang ketiga ataupun yang keempat, Ali bin Abi Talib datang jumpa dia. Nampak bahawa orang ini adalah orang musafir, orang luar, setiap hari ada je dekat kawasan Masjidil Haram. Maka Ali bin Abi Talib waktu pun dah masuk Islam, dia jemput ini Abu Zar Al-Ghifari untuk ke rumahnya jadi tetamu dia. Dan inilah sepatutnya sifat orang Islam, sentiasa sedia untuk rumah dia jadi tetamu. Sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang betul-betul iman dia ada pada Allah dan pada hari akhirat, sifat dia apa? Falyukrim dhaifah, dia akan muliakan tetamu dia. Dia akan muliakan tetamu dia. Hak tetamu apa dia? Sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, 3 hari itu hak tetamu. Kita tak boleh nak tanya dia, bila nak balik ni? Tak ada rasa nak balik. 3 hari itu hak dia. Hak tetamu 3 hari itu hak dia. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. 3 hari langsung dia tak tanya Abu Zar Al-Ghifari, kenapa datang ke Mekah, datang sini nak jumpa siapa, tak. 3 hari dia akan bawa pergi rumah dia, bagi makan. Tapi hari ini itulah sifat kita. Rumah kita mungkin boleh jadi besar macam mana, boleh penuh dengan perabot macam mana, tetapi istilahnya cuba kita muhasabah diri kita, ada tak istilahnya bilik tetamu? Saya belajar dekat South Africa 7 tahun. 7 tahun saya belajar dekat sana, tak pernah pun satu weekend yang mana tak ada orang jemput saya pergi rumah dia. Dia jemput, jom pergi rumah aku. Itu dah jadi seolah-olah kebiasaan. Dan kita tengok orang Arab pun sifat dia macam tu. Orang Arab sifatnya, masa saya belajar kat Yaman 2 tahun, orang Arab sifat dia macam mana? Datang dia selepas hari Jumaat, terutamanya selepas hari Jumaat, dekat Sana'a ke, dekat Hadramaut ni ke, lepas hari Jumaat dia panggil ajnabi, orang luar, jom makan rumah dia. Kita ingat dia akan hidang benda yang lazat-lazat dah. Dihidang tak ada apa. Apa yang dia makan itu yang dihidang. Tetapi itulah sifatnya hari ini. Kita, syaitan telah bisik dalam hati kita, kenapa nak jemput orang? Rumah kau bukan ada makanan pun. Kenapa nak jemput orang? Rumah kau tu kecil. Sebenarnya tak ada istilah begitu. Apa yang kita makan, itu yang kita offer pada tetamu kita. Kalau dia nak makan,
Itu urusan dia. Kalau dia tak nak makan, kita dah dapat pahala jemput orang, jemput tetamu datang ke rumah kita. Sebab itulah kalau kita kena biasakan ada sifat untuk jadi tuan rumah. Bahkan kalau di tempat yang mana tempat saya belajar dulu di Johannesburg, kebanyakan rumah ada istilahnya bilik tetamu. Bilik tu sentiasa kosong. Tapi ada bilik tetamu, ada bilik air, ada sebagainya kelengkapan yang asas untuk tetamu, kerana hak tetamu adalah 3 hari 3 malam dia boleh bermalam di rumah kita tanpa ada hak untuk kita tanya bila nak balik. Itu hak tetamu. Jadi Ali bin Abi Talib telah lakukan perkara yang sama kepada Abu Dzar Al-Ghifari. 3 hari dia bagi makan, 3 hari dia tak tanya sebab kenapa datang, nak jumpa siapa, tak. Selepas hari yang ketiga baru dia tanya, wahai sahabat, kenapa kamu berada di Mekah? Kamu nak jumpa siapa? Maka Abu Dzar pun risau, sebab dia tahu Rasulullah ini tak diterima di kota Mekah. Rasulullah ini tak diterima di kota Mekah. Bahkan Rasulullah ini dipulaukan, dan orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dipukul dan sebagainya. Maka dia pun minta kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali bin Abi Talib, bersumpahlah dahulu bahawa kamu akan simpan rahsia ni. Ali bin Abi Talib pun bersumpah. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pun kata, aku mencari seseorang yang mengaku diri ni Nabi. Ali pun kata, kau sampai pada tempat yang betul. Esok aku akan bawa engkau berjumpa dengan orang ini, tetapi waktu ini adalah waktu yang kurang sesuai. Jika aku nampak adanya ancaman, maka aku akan buat tali kasut aku terputus, dan kamu akan teruskan perjalanan. Dalam hadis ada sebut begitu. Dia akan buat seolah-olah dia dengan Abu Dzar ni tak ada kena-mengena. Jadi memang dalam perjalanan Abu Dzar akan berjalan berhampiran dengan dia. Tetapi kalau contohnya Ali nampak ada ni Abu Jahal ke Abu Lahab ke, musuh-musuh Islam yang hardcore ni, maka dia akan buat-buat, dia betulkan tali kasut dia. Abu Dzar kena teruskan berjalan. Ini taktik macam mana berdakwah. Orang yang mana dia nakkan kedatangan Allah, dia akan fikir pelbagai cara untuk dia dapatkan hidayah tersebut. Dia akan fikir pelbagai cara, kesusahan dia akan sanggup rentang dan sebagainya. Untuk apa? Dia sampaikan kepada Allah, dia dapatkan kedatangan Allah tadi. Maka Abu Dzar pun setuju. Maka itulah yang berlaku, sampailah Abu Dzar berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dan kemudian dia masuk Islam apabila telah diberi penerangan oleh Rasulullah. Dan kemudian dia apabila kemanisan Islam telah masuk dalam diri Abu Dzar, apa dia minta? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk isytiharkan keislaman aku. Sebab apa? Dia dapat Islam tadi dengan susah. Dia dapat Islam tadi dengan safar daripada tempat yang jauh. Dia dapat Islam tadi dengan dia berlapar berhari-hari. Dia dapat Islam tadi dengan ditinggalkan keluarga dia. Dia dapat Islam tadi dengan pelbagai kesusahan. Maka sebab itulah kita tanya dengan saudara-saudara mu'allaf kita yang memang betul-betul Islam dia disebabkan kesusahan, betapa manisnya Islam. Hari ini kita muhasabah diri kita. Macam mana iman dalam hati? Okeylah, macam tu je Ustaz. Sebab apa? Kita Islam, ayah kita Islam, atuk kita Islam, maka kita tak dapat kemanisan Islam. Sesuatu itu akan jadi manis, sesuatu itu akan jadi indah apabila datang dengan susah payah. Tuan-tuan, puan-puan, muhasabah diri. Cuba tuan-tuan dulu hidup susah. Sekarang ni ada syarikat. Kemudian ni syarikat itu ada orang lain cuba untuk binasakan. Apa kita akan ungkapkan? Kau tak tahu ke betapa susahnya aku bangunkan syarikat ni? Dia akan rasa manisnya, sayangnya benda tersebut. Sebab apa? Dia telah usahakan daripada scrap, daripada bawah, daripada tak ada kepada ada. Dia akan sayangkan perniagaan dia. Kalau dia nak serahkan pada anak dia pun, dia akan setiap hari beritahu, anak, jaga syarikat ayah ni baik-baik, ayah usahakan dulu. Kalau dia nak serahkan pada orang lain pun, dia akan, kalau dia nak jual pun, nak jual dia punya kenderaan tu, motor dia, kereta dia terpaksa jual. Motor ni tolong jaga elok motor ni dia kena servis waktu ni, kereta ni kena servis waktu ni. Sebab dia dah sayang kenderaan tu, dia beli daripada susah. Maka apabila adanya kesusahan, maka waktu itu datangnya kemanisan sesuatu perkara. Muslim-muslimat hadirin hadirat, maka Abu Dzar Al-Ghifari telah minta kepada Rasulullah untuk diisytiharkan keislaman dia di mana? Dia berada di tengah-tengah orang kafir Mekah. Rasulullah halang dia, Rasulullah bagi cadangan untuk dia pulang ke Ghifar dan berdakwah di sana, dia tak nak. Maka itulah yang telah berlaku. Dia pun ucapkan di tengah-tengah khalayak ramai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mana lafaz kalimah ini waktu itu di Mekah ketika itu seolah-olahnya perkataannya telah diban, tak boleh sebut.
Siapa yang ucap ini seolah-olah akan kena belasah dan kena pukul, maka apabila saja dia selesai saja ucap kalimah ini, dalam riwayat sebut semua orang yang berada sekeliling Masjidil Haram ketika itu semua pukul dia. Sampai apa? Sampai dia pingsan. Sampailah datangnya Abbas bin Abi Talib, Abbas radhiyallahu taala anhu, pakcik Rasulullah sallam, dan dia pun beritahu kepada penduduk kota Mekah, kamu tak tahukah siapa ini? Macam mana kita dengar daripada Ustaz Hazri, Abbas ini seorang yang mana Abbas dan Abu Talib, mereka ini adalah orang yang diplomatik. Waktu zaman Abbas dan waktu zaman Abu Talib, semua kafilah Quraisy dia boleh melakukan perniagaan sampai ke Syam. Semua kafilah Quraisy, sebab itu dalam Al-Quran sebut apa? Rihlatash syita'i was-saif. Waktu musim panas mereka pergi Syam, waktu musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Allah sebutkan ini sebagai nikmat. Tuan-tuan, bukan senang. Zaman dahulu bukan macam zaman kita ada kapal terbang. Kita melewati negara-negara lain, kita boleh sampai ke tempat yang kita nak tuju. Tak boleh. Zaman dahulu kalau adanya kafilah, setiap kafilah itu dia kena ada hubungan yang baik dengan setiap penduduk yang berada di antara Mekah dengan Syam contohnya. Setiap kafilah tersebut dia kena ada hubungan yang baik, contohnya daripada Mekah ke Yaman. Dan itulah kelebihan Abu Talib dan Abbas, dia ada kelebihan diplomatik. Dia boleh ada hubungan yang baik dengan semua orang yang mana berada di qaryah-qaryah, yang berada di tempat-tempat sepanjang jalan antara Mekah dengan Syam, sepanjang jalan antara Mekah dengan Yaman. Maka Abbas pun kata apa? Kamu tak kenal ke orang ni? Dia punya hebatnya diplomatik, hubungan diplomatik. Abbas ni dia boleh kenal Abu Zar ini siapa, daripada tempat mana. Dia pun kata, celaka kamu wahai Quraisy, kamu tak kenal ke siapa ini? Inilah dia penduduk Ghifar, yang mana kalau kita bunuh dia, maka penduduk dia tak akan benarkan kita lalu jalan ini untuk sampai ke Syam. Dan itulah sifatnya sepatutnya setiap orang yang contohnya imam. Sepatutnya saya nampak dia makmum tak datang, kena tanya, haji ni mana? Itu sepatutnya sifat pemimpin. Kalau contohnya imam dia jadi pemimpin dalam masjid, sepatutnya nampak, mana kawan kita ni tak datang. Ini dipanggil diplomatik, dan inilah yang telah diajar oleh Islam. Nampak pekerja kita tak datang je, mana ni tak datang, pergi ziarah, pergi jumpa, kerana ini adalah akhlak Islam. Abbas sebelum masuk Islam lagi dia dah ada akhlak tu. Dia boleh kenal setiap penduduk daripada mana. Dan apabila sahaja penduduk Quraisy dengar, maka mereka pun tinggal. Tetapi itulah yang berlaku sebanyak 3 kali Abu Zar telah isytiharkan keislaman dia. Maka apa telah jadi? Abu Zar Al-Ghifari, dia gelaran dia apa? Azhadu hadhil ummah. Orang yang paling zuhud dalam umat Rasulullah adalah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa maksud zuhud? Dia tinggalkan dunia keseluruhannya untuk redha Allah semata-mata. Itulah adalah gelaran Abu Zar. Kerana apa? Kerana cara pengislaman dia pun, ini baru satu contoh bagaimana betul-betul seseorang itu hendakkan keredaan Allah. Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Apakah yang telah kita lakukan untuk kita demand daripada Allah, untuk letakkan dalam hati kita perasaan tersebut untuk dapatkan keredaan Allah. Perasaan tersebut mesti datang daripada Allah. Macam dikatakan tadi, dorongan yang kuat yang dicampak ke dalam hati seseorang, dorongan itu mesti datang daripada Allah. Tetapi Allah hanya akan letakkan dalam diri, dalam orang yang mana dia betul-betul mencari dorongan tersebut. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada kalangan mereka. Dorongan ini perenggan yang kedua. Dorongan ini merupakan sebahagian dari tenteranya Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ia merupakan kurniaan Allah dalam bentuk inayah. Inayah maksudnya bantuan, sebagai tanda asasnya hidayah. Ada 2 benda yang mana kita ingat benda yang sama. Inayah adalah yang pertama. Inayah maksudnya bantuan daripada Allah, gerakan hati daripada Allah untuk kita melakukan sesuatu amalan. Masuk dengar azan, tergerak hati untuk melakukan solat. Itu inayah. Hidayah pula adalah bimbingan daripada Allah. Allah bimbing kita, Allah mudahkan urusan kita, itunya hidayah. Jadi asasnya adalah inayah. Peringkat pertamanya inayah, peringkat keduanya adalah hidayah. Hidayah datang kemudian, inayah datang dahulu daripada Allah. Ramai di kalangan hamba yang dibuka jalan mereka melalui pintu ini dikunjungi oleh perasaan takut.
Orang yang mana Allah dah bagi dalam hatinya perasaan, dorongan untuk cari Allah, untuk dekatkan dirinya pada Allah, maka automatik dengan perasaan dan dorongan tadi apa dia? Akan datang perasaan takut. Takut kepada siapa? Takut kepada makhluk? Tak. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah untuk melakukan dosa. Takut kepada Allah untuk langgarkan perintah Allah. Dan itulah yang khatib berbuih mulut setiap minggu dalam khutbah sebut. Marilah sama-sama kita, saya pun sampai dah hafal. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan apa? Berusaha sedaya upaya untuk mentaati perintah Allah dan berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan larangan Allah. Waktu bila adanya semangat untuk berusaha sedaya upaya? Apabila adanya dorongan tadi, kekuatan daripada dalaman tadi yang dalam bentuk inayah dan hidayah, maka automatik akan datang perasaan takut kepada Allah. Maka sebab itulah perasaan takut ini juganya datang dengan ilmu agama. Sebab itu dalam surah Fatir apa firman Allah? Innama hanyasanya yakhsyallah, yang paling takutkan Allah, min ibadihi, daripada hamba-hambanya siapa? Al-ulama, orang yang berilmu. Sebab itu orang yang ada ilmu, lagi dia kenal Allah, lagi dia takut kepada Allah. Tetapi kita kena berhati-hati, ilmu itu terbahagi kepada dua. Satu, sabda Rasulullah, al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Satu dia ilmu apa? Ilmu yang ramai orang ada, alal lisan, ilmu yang ada pada lidah semata. Ini Allah tak pandang. Dia cakap itu, cakap ini, tapi dia tak mampu buat. Ilmu yang atas lidah ini sebenarnya akan jadi hujah untuk Allah seksa orang ini pada hari akhirat. Tetapi ilmu yang kedua yang kita nak, ilmu yang berada dalam hati, dan ilmu itu sebenarnya cahaya yang akan menjadikan kita rasa takut, khauf kepada Allah. Dan itulah yang kita nak, yang kita nak, kerana hidup kita kat dunia ini sangat sedikit, sangat sementara. Jadi kalau kita berusaha untuk redakan manusia, berapa lama dia boleh gembira dengan kita? Tetapi keredaan yang sebenar, keredaan yang hakiki adalah dengan kita redakan Allah, dengan kita gembirakan Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Ingatlah lafaz ini, perkataan ini, seseorang yang dapat redha Allah, hakikatnya dia telah dapat segala-galanya. Kenapa? Kerana kalau dia telah dapat keredaan Allah, wa ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hatinya telah tenang. Apabila hati manusia itu tenang, maka sebenarnya tidak ada orang yang boleh rosakkan hubungan dia dengan Allah, kerana hatinya telah ada hubungan dengan Allah dan telah berasa tenang dengan Allah. Apa yang baik itu sebenarnya daripada Allah semata, yang tidak, yang kurangnya daripada kelemahan saya, kekurangan ilmu saya. Kita mohon pada Allah agar Allah letakkan dalam diri kita ini rasa syok, rasa kehendak untuk hampir pada Allah. Apa yang baik daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha